perempuan dengan anak dia lah, bawa anak, seorang perempuan dengan bawa anak dia. Lepas tu bila dia mendekati, perempuan tu pun macam makin lama makin perlahan. Tapi bila Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada hari ini FJ nak menceritakan kepada korang akan kisah yang berlaku dekat jalan Pondok Tanjung lah. Seperti mana yang dah tengok pada video sebelum ni, FJ telah pun membuat penelusuran waktu siang ketika melalui jalan tersebut, dan apa yang FJ dapati bahawa jalan tersebut memang seperti yang diceritakan, mungkin ada kawasan hutan dan sebagainya. Dan FJ pun baca komen-komen yang pengalaman orang yang melalui jalan tersebut. So ada yang komen kata berlaku apa-apa kepada mereka, ada juga yang komen katakan tidak ada apa-apa yang berlaku dan sebagainya. Tapi sebelum itu, jom kita tengok dulu akan kisah yang agak tular jugalah. FJ rasa sebabkan kisah inilah yang orang suruh FJ pergi jalan Pondok Tanjung tu lah untuk buat rakaman di sana. Okey baik, kisah ini dikongsikan di laman web Mstar lah. Ni laman web yang berita, yang macam akhbar dan sebagainya. Dan apabila kisah ini disiarkan di dalam laman web Mstar ni, barulah orang akan sharekan kisah-kisah yang sama juga lah. Orang share dalam grup, dalam page dan sebagainya. Tapi asasnya ialah daripada Mstar ni lah. Jadi kita baca dulu akan tajuk dia, iaitu kisah mistik, bahagian mistik dalam akhbar Mstar ni, berkaitan dengan Pondok Tanjung. Selepas 10 malam orang dah tak lalu, ada wanita cantik ajak mandi. Penulisan ini dituliskan oleh Nizam Abdullah. Jadi kita cuba baca. Dia bagi gambar kat situ. Hutan simpan Pondok Tanjung terletak di pertengahan jalan antara daerah Selama dan juga Taiping Perak. Seperti mana yang FJ dah buat video lah sebelum ni. FJ bacakan terus akan kisah tersebut. Pagi itu Prebet Adam yang Prebet Adam lah dah. Pagi itu Prebet Azam yang bertugas di sebuah kem di Sungai Buloh, Selangor mendapat kiriman mesej menerusi telefon bimbit daripada kakaknya. Mesej itu berbunyi, "Zam, ayah tenat di kampung. Kau minta lah cuti, balik segera." Azam yang kebetulan berada di tempat kerjanya terus memohon cuti kecemasan dan ia diluluskan oleh bosnya. Dalam hatinya hanya Allah sahaja yang tahu betapa bimbangnya Azam akan keadaan bapanya yang sudah lama menghidap komplikasi buah pinggang. Dia bertolak pulang menaiki bas dari Kuala Lumpur kira-kira pukul 5 petang dan tiba di hentian bas stesen Kemunting, Taiping kira-kira pukul 9.30 malam. Malangnya bas dari Kemunting untuk ke Kampung Azam di Kubu Gajah Selama Perak sudah tiada. Bas terakhir untuk ke bandar itu ialah pukul 7.30 malam. Hati Azam resah. Jarak antara Kemunting ke Kubu Gajah bukannya dekat, memakan masa sejam, jarak kira-kira 40 km. Ayah semakin tenat. Takkan aku nak duduk dekat stesen bas ni sampai pagi esok? Macam mana sekalipun aku kena balik juga malam ini, bisik hati Azam. Lantas Azam tiada pilihan lain melainkan dia perlu menaiki teksi, walaupun dia tahu caj yang akan dikenakan berlipat kali ganda kerana jarak dan masa. Ketika bergerak ke hentian teksi yang tidak jauh dari situ, Azam mendekati seorang lelaki berusia lewat 40-an dengan memberitahu dia mahu pulang ke Kubu Gajah. Apa? Kubu Gajah? Kalau saya ambil pun tambang mahal ni dek. Dah tengah malam, tempat tu jauh. Lagipun takut juga dari sana nak balik nanti, terang pemandu teksi itu. Jam dah hampir 10 malam. Dia perlu sampai ke kampung untuk segera bertemu ayah. Malang sekali tiada pemandu teksi yang sudi mengambil Azam sebagai penumpang. Dalam keadaan fikiran yang agak serabut, Azam kembali ke hentian bas dan dia mudah mandir di situ. Tiba-tiba seorang lelaki pertengahan usia menghampirinya. "Adik nak ke mana? Dari tadi pakcik tengok macam susah hati," tanya pakcik yang seolah-olah faham akan wajah cemas Azam ketika itu. Akhirnya Azam menceritakan sehinggalah menimbulkan rasa simpati kepada pakcik berkenaan. "Pakcik nak balik Batu Kurau, ni baru lepas hantar anak dia balik KL. Naik bas jam 10 malam tadi. Kalau adik nak pakcik hantar boleh, tapi separuh jalan je lah sebelum hutan Pondok Tanjung. Sebab pakcik nak kena patah balik nak ke Batu Kurau." Terus terang pakcik memang tak berani lalu hutan Pondok Tanjung itu, nak pula tengah malam gini, ujar pakcik itu. Azam tiada pilihan lain disebabkan pengalamannya sebagai anggota tentera yang sudah biasa dengan aktiviti lasak. Dia bersetuju dengan cadangan pakcik tadi. Ni dia bagi gambar-gambar ni. Jadi kita tengok gambar.
Okey, maka kenderaan jenis Potron Wira yang dipandu oleh pakcik tersebut bergeraklah menuju ke destinasi seperti yang dijanjikan. Setiba di kawasan Pondok Tanjung, akhirnya pakcik tadi memberhentikan keretanya. Sampai di sini sahajalah Azam. Pakcik hantar seperti yang kita janjikan tadi ya. Harap-harap Azam selamat sampai di kampung. Kalau kebetulan ada kereta lalu, cubalah tahan, boleh tumpang, kata pakcik itu. Jam ketiga itu menunjukkan pukul 11 malam. Jarak antara lokasi Azam turun dari kenderaan yang ditumpang menuju ke kampungnya itu kira-kira 15 km. Masih jauh lagi. Dalam keadaan pekat malam yang hanya ditemani sinaran cahaya bulan, Azam terus mengatur langkah berjalan membelah hutan simpan Pondok Tanjung yang selama ini dikaitkan dengan pelbagai kisah-kisah seram pada waktu malam. Antaranya ada orang pernah melihat gajah sebesar trailer melintas. Besar sangat ni. Harimau berjalan bersama anak dan orang mengusung keranda seperti membawa jenazah untuk pengkebumian. Selain itu, kerap juga berlaku kemalangan di satu selekoh apabila pemandu tidak sempat membelok kenderaan lalu terbabas dan kereta terjunam dalam denai hutan itu. Pada malam itu, kisah-kisah seram yang masih tersimpan dalam memorinya subur kembali. Selepas kira-kira setengah jam berjalan bersama beg pakaian yang digalas, tiba-tiba terdengar desiran angin seolah-olah menceritakan sesuatu kepada Azam. Tanpa menoleh ke belakang, Azam hanya berdoa agar dijauhilah daripada musibah, termasuklah jika ada haiwan buas di hutan tersebut. Di depannya kira-kira 15 meter, kelihatan kelibat seorang ibu berjalan memimpin tangan anaknya. Semakin dekat Azam menghampiri, semakin perlahan mereka mengatur langkah. Dalam hati Azam berkata mustahil pada malam sebegini ada ibu berjalan dengan anak seorang diri. Ianya tentu bukan manusia. Azam terus berjalan melintasi ibu dan anak tanpa mempedulikan mereka, dan tidak lama kemudian ketika menoleh ke belakang, tidak kelihatan lagi kelibat mereka itu. Dalam keadaan hati semakin berdebar, pegangan Azam hanyalah dua, iaitu memohon bantuan Allah selain agar cepat sampai di kampung. Tak kala mahu melintas kawasan anak sungai pula, Azam terdengar bunyi beberapa wanita ketawa seolah-olah ada pesta di bawah jabatan. Tiba di kawasan itu, Azam melihat 3 wanita sedang mandi-manda dengan hanya kepala mereka saja kelihatan pada permukaan air. Maksudnya badan dalam air, hanya kepala je kat atas air kan. Namun itu pun hanya sama-sama bawah pancaran bulan purnama. Dia melihat wanita-wanita itu melambai, dan kali ini hanya tangan sahaja muncul dari dalam sungai seperti mahu memanggilnya untuk mengajak mandi bersama. Ia mungkin satu godaan, dan jika dia menuruti permintaan itu, mungkin dia akan menjadi mangsa lemas sungai berkenaan. Justru kaki Azam semakin laju melangkah, dan dalam masa yang sama hatinya terus berbisik apa lagi ujian yang akan dia tempuh. Ketika hatinya berkata-kata, tiba-tiba dia terdengar suara mendayu-dayu dari hutan rimba dengan keadaan pohon-pohon turut bergoyang. Seperti orang meniup angin. Kali ini kaki Azam menjadi lemah. Dia rasa bagaikan mahu rebah. Jantungnya terus laju berdegup. Namun dia tetap kuatkan semangatnya sehinggalah dia tiba di penghujung hutan simpan itu. Tidak jauh terdapat perkampungan tanah rancangan, dan dia berhenti di bawah pondok menunggu bas untuk berehat selepas letih berjalan. Jam pada waktu itu sudah menunjukkan pukul 3 pagi dan Azam tidak dapat meneruskan perjalanan. Sebaliknya tertidur di pondok bas itu sehinggalah dia dikejutkan dengan bunyi motosikal seorang pemuda yang mahu pergi menoreh getah. "Hang nak pergi mana ni? Awak tidur sini?" tanya pemuda itu. "Saya nak balik ke kampung, bas habis, penat berjalan kaki, terlena kat bawah pondok ni," ujar Azam lalu dia menceritakan apa yang berlaku. Ketika itu jam sudah menunjukkan pukul 6.30 pagi dan Azam bernasib baik kerana pemuda itu sanggup menghantarnya pulang ke rumah. Setibanya di kampung, Azam bersyukur kerana dapat bertemu ayahnya yang sedang tenat sebelum meninggal dunia tengah hari kemudian. Kisah Azam itu membuatkan dia menjadi serik untuk melalui kawasan itu pada waktu malam. Benarlah kata penduduk setempat, tiada siapa berani melalui kawasan hutan Pondok Tanjung selepas pukul 10 malam kerana ada kisah menakutkan tersembunyi di sebalik kelam hutan tersebut. Okey, habis dah berkaitan dengan kisah ini. Ada di gambar yang ditunjuk-tunjukkan di dalam cerita inilah. Gambar dikata kejadian tersebut dan sebagainya berlaku di mana Okey, FJ, kalau tanya FJ lah berkaitan dengan kisah Azam ni,
Okey, kalau korang tanya FJ berkaitan dengan kisah seram yang berlaku kepada Azam ni, seperti yang diceritakan, beliau ni adalah memang emergency lah nak balik kampung dekat Batu Gajah disebabkan kerana mungkin ayah dia dah tenat. Kebiasaannya bila berlaku situasi macam tu, FJ ingat siapa-siapa pun lah dalam dunia ni ataupun kat Malaysia ni pun, kita akan cuba usaha juga untuk balik walau macam mana keadaan sekalipun lah. FJ pernah lalu dekat highway je nampak ada kereta bawa laju tau. Maksudnya laju sangat, tapi dia buka double signal lah, maksudnya signal kecemasan, tapi dia bawa laju dekat highway dan sebagainya. Mungkin sebab kecemasan lah, sebab kejar kan, maksudnya macam ni lah, takut ayah dia meninggal sebelum sempat dia balik dan sebagainya kan. Itu kemungkinan yang berlaku. Jadi storyline tu agak kuat lah yang menyatakan beliau terpaksa juga lalu jalan tu sebab kan beliau nak jumpa ayah beliau buat kali terakhir lah. Seperti yang dimention, ayah beliau tu meninggal pada keesokan harinya tengah hari. Jadi dia sempat balik pagi tu jumpa dengan ayah dia lah. So Alhamdulillah lah kisah ni kan. Dan dia ceritakan dia daripada KL pergi ke stesen bas Kemunting. Stesen bas Kemunting tu AJ pernah pergi, tapi AJ tak pasti keadaan pemandu teksi dekat kawasan tersebut. Dan dia pun dah tak ada option. Dia cakap ada tak pemandu teksi yang boleh hantar dia ke kawasan Kubu Gajah tu lah, sebab kena melalui jalan Pondok Tanjung tu. Tapi kebiasaannya semua pemandu teksi tu tak berani nak hantar dia, sebab yalah mungkin bila hantar dia tak ada masalah sebab ada dia kan, tapi bila nak balik semula ke kawasan Kemunting tu seorang-seorang lalu jalan tu agak bahaya, mungkin takut kena samun dan sebagainya. Ada risiko-risiko dia lah. Dan apabila pemandu teksi yang tak berani nak hantar kat dia, itu adalah satu tanda yang menunjukkan bahawa mungkin kemungkinan cerita-cerita seram yang berlaku banyak dah sebelum ni berlaku, cumanya tak di-viralkan lah. Sebab selalunya pemandu teksi ni mereka berpengalaman, mereka sangat berpengalaman dah melalui jalan-jalan yang nak hantar orang kan. Sebab ayah FJ dulu pun pemandu teksi, so FJ agak tahulah tentang kehidupan pemandu teksi. Kalau jalan tu risiko, memang diorang tak akan jalan lah. Even bagi 100 pun diorang tak akan lalu. Melainkan kalau diorang ada teman ke apa ke, baru diorang akan pergi lah. Jadi ketika dia tengah pening kepala nak balik ke kampung dia tu, tiba-tiba ada seorang pakcik ni offer lah dia untuk hantar dia separuh jalan. Sebab pakcik tu nak pergi Batu Kurau. Batu Kurau tu sebelah kanan, jalan yang Azam nak pergi ni sebelah kiri. Sebab pakcik tu baru lepas hantar anak dia pergi KL naik bas, jadi dia nak balik ke Batu Kurau, alang-alang dia boleh hantar sampai kat kawasan Pondok Tanjung lah. Kawasan Pondok Tanjung tu FJ rasa lah dekat kawasan yang ada dalam video FJ sebelum ni, yang kat Balai Polis Pondok Tanjung lah. FJ rasa kawasan Pondok Tanjung tu kat situ lah kemungkinan pakcik tu hantar Azam ni sebelum dia patah balik menuju ke Batu Kurau. Jadi pakcik tu pun hantarlah saudara Azam ni pergi dekat kawasan Pondok Tanjung tu lah, sampai situ saja. Dan pakcik tu pun pesan kalau ada kereta lalu bolehlah tahan kot, minta tumpang sampai ke Batu Gajah sana kan. Itu memang benda yang normal, tak ada pelik dalam kisah ni. Okey, sampai dekat kawasan Pondok Tanjung tu dah pukul 11 malam. Tadi Azam ni dia tengok mungkin tak ada kenderaan yang melalui jalan tersebut. Yelah, ada jalan yang orang kata seram dan sebagainya kan. Kau nak jumpa kereta tu agak rare lah juga. Tu satu hal. Lepas tu orang nak bagi tumpang pun orang tak berani, takut rompak ke apa ke. Benda normal. Kalau kita tahan pun belum tentu orang akan berhenti lah. Jadi dia meneruskan perjalanan. Dia rasa sebab mungkin terdesak sangat kot, sebab dia pun rasa macam apa jadi pun lah. Kalau kita sendiri pun lah, dia rasa kalau itu adalah masa-masa terakhir yang mungkin kita nak jumpa dengan ayah kita ataupun mak kita redah api lah. Dia rasa macam tu lah keadaan dia. Sebab kita kena faham situation dia tu. Kita kena faham situation dia tu, kenapa dia nak terpaksa lalu juga jalan tu waktu tengah malam dengan jalan kaki. Kalau ikutkan memang tak, siapa nak berani lalu jalan kaki seorang-seorang kan. Dan dia pun kalau ikutkan dia punya pengalaman dia sebagai tentera tu ada kan. Jadi dia pun berani lah. Dia kata yelah, orang tentera ni kebiasaan dia orang buat latihan dekat hutan dan sebagainya. Jadi setakat nak lalu tepi jalan ni apalah sangat, mungkin jalan je lah kan, daripada dia kecewa akhirnya seumur hidup tak ada sempat jumpa ayah dia. So dia pun jalan. Bila dia berjalan kat situ, itu yang kisah seram tadi dia jumpa tadi. Okay, firstly dia nampak apa tadi? Dia nampak ada seorang perempuan dengan anak dia lah, bawa anak, seorang perempuan dengan bawa anak dia. Lepas tu bila dia mendekati, perempuan tu pun macam makin lama makin perlahan. Tapi bila fikirkan logik lah kot, kau dah sampai dekat FJ rasa dekat kawasan dia lepas Pondok Tanjung tu ada macam kawasan hutan lah, hutan. Takkan lah kan, dia kata dah lepas setengah jam dia jalan kat situ, mustahil lah ada perempuan lepas tu bawa anak pula. Memang apa, dia rasa benda tu agak mustahil untuk berlaku lah. Even kita fikir logik pun, sebab FJ lalu kat kawasan tersebut, bila sampai dekat kawasan hutan tu, yang FJ perhatikan lah masa FJ drive, memang tak ada rumah ke apa lah. Kalau kita nak fikir logik ada rumah ke, memang tak ada rumah. Kawasan hutan tu FJ tengok, hutan lah, hutan semua. Jadi mustahil lah ada seorang perempuan bawa anak apa semua. Macam tak logik lah kan. Lepas tu dia jalan terus
Kita buat tak tahu Lepas tu dia dengar bunyi angin dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda lah seperti dia mengalami gangguan. Sampailah yang dikatakan dia punya climax dia ataupun kemuncak dia jumpa perempuan lah. Okay, jumpa perempuan tengah mandi dekat kawasan sungai kat situ. Okay, kawasan sungai di situ. Kemudian beliau pun lantak piah, tak layan lah kan. Pelik sangat 3 orang perempuan mandi kat sungai tu. Lepas tu dia teruskan perjalanan sampai ada bunyi dan sebagainya dekat kawasan hutan tu, seperti mengganggu dia dan sebagainya. Tapi dia buat tak tahu. Tapi bunyi ni macam-macam lah. Sebab bunyi ni bila kat kawasan hutan kadang-kadang bunyi musang lah apa, kita dengar macam benda tu agak janggal lah. Tapi sebenarnya mungkin bunyi binatang ke apa ke, masih ada tentang bunyi ni masih ada, kita boleh petikaikan lagi lah. Cumanya tentang penampakan yang dia nampak tu, takkanlah kita nak kata benda tu benda lain. Dah nampak orang mandi, takkan kita nak kata mungkin nampak sama-sama apa semua. Tapi memang dia rasa betul lah tu penampakan dia tu. Sampai dia kat penghujung hutan tersebut, dia jumpa macam satu kawasan perkampungan. Dia rasa je perasan kot kawasan yang macam ada pembangunan kampung kot kat situ. Lepas tu dia berhenti dekat pondok bas tu dan dia tertidur, mungkin sebabkan keletihan dan sebagainya lah. Jadi dia tidur sampai pagi dan akhirnya ada seorang orang nak pergi noreh getah, hantar dia ke kawasan dia nak rumah dia lah. Alhamdulillah selamat sampai. So daripada cerita yang diceritakan oleh Azam ni, AJ dapat rasakan daripada dia punya detail cerita tu kan, daripada detail cerita yang diceritakan tu, dia punya daripada berapa minit, berapa jam dan sebagainya tu agak macam tepat. Sebab AJ dah pergi, sebab tu AJ dapat gambaran. Lepas tu memang korang akan sampai kawasan Pondok Tanjung. Lepas tu korang akan sampai ke kawasan hutan. Lepas dah sampai kawasan hutan tu, nanti korang akan sampai macam start daripada macam kelapa sawit punya kawasan lah. Jadi kat situ ada macam ada juga lah apa penempatan macam tu lah kan. Jadi dia rasa storyline dia ni kuat dan betul. Cumanya berkaitan dengan penampakan itu, yang kata perempuan bawa anak, lepas tu perempuan mandi, benda ni sukarlah untuk kita pastikan akan kisah ni. Tapi dia rasa kisah ni macam kisah benar lah. Sebab banyak benda yang betul, yang tepat. Maksudnya bukan dia buat-buat ke apa ke. Dan kalau kita sendiri pun berada di situasi yang macam tu, memang dalam keadaan kita terpaksa lalu, kita tak ada option lain, memang kita akan redah. Sebab 15 km ni, kalau korang jalan kaki sebenarnya, kalau FJ jalan kaki 10 km ni ambil masa, kalau jalan laju lah kurang daripada 2 jam. So kalau 15 km korang boleh jalan, lebih kurang mungkin hampir 3 jam lah jalan kaki tu. Okay? Jadi dia punya masa tu pun lebih kurang tepat lah, masa yang diberikan dan sebagainya kan. Okay, dah sampai pukul 3 pagi. Jam pada waktu itu sudah pukul 3 pagi dan Azam tidak dapat meneruskan perjalanan ni. Ada dia punya artikel ni, dia sampai kat situ lah. So dengan bawa beg dan sebagainya, dia rasa cerita yang disampaikan ni betul. Cumanya kepastian berkaitan dengan penampakan itulah yang menjadi persoalan lah. Sama ada betul ke, ada memang something kat situ. AJ tak boleh nak kata apa, sebab pengalaman orang berbeza. Itu juga komen yang AJ baca sebelum ni pun, dekat video yang AJ buat penelusuran waktu siang tu kan, maksudnya AJ tengok jalan tersebut waktu siang tu pun ada kisah yang menceritakan akan berlakunya gangguan dekat jalan tersebut lah. Jadi nak cakap lebih-lebih tak boleh, sebab kita tak pernah pergi lagi waktu malam. FJ tengah plan ni nak pergi waktu malam ni, sebab FJ tak boleh beritahu tarikh yang tepat. Sebab kalau ada orang komen kepada FJ, dia kata kalau boleh elakkan beritahu tarikh yang tepat lah dalam YouTube ni bila nak pergi, sebab takut nanti orang dah ready nak summon ke apa kan. So FJ pun tengah plan, mungkin tukar tarikh sikit ke apa kan, anjakkan sikit ke macam mana, nanti kita tengok dulu. FJ tak beritahu lah, nanti FJ buat, FJ terus keluarkan je video kat jalan Pondok Tanjung tu lah. Okay, cumanya AJ kena lalui waktu malam untuk AJ dapat rasai lah. So AJ memang insyaAllah lah, kalau benda-benda yang agak macam kuat yang mengganggu, AJ akan dapat merasai akan benda tersebut. Bukannya AJ nampak, AJ macam bila lalu kan bawa kereta ke apa, pengalaman AJ biasa lah. Kalau jalan tu memang ada something yang tak elok lah, maksudnya dia memang berniat untuk mengganggu kita yang melalui jalan tersebut, AJ akan rasa something lah. Even mungkin AJ tak kena ganggu, tapi AJ akan dapat rasa something yang ada sesuatu kat jalan tu. Tu yang FJ ingat, apa-apa hal tu FJ kena pergi dulu lah. Lepas tu ada cerita yang kedua tau. Dia cerita yang kedua ni FJ ingat FJ cerita pada masa akan datang, sebab cerita dia panjang juga. Cerita yang kedua berkaitan dengan kisah seram yang berlaku kat jalan Pondok Tanjung ni. So FJ rasa sebabkan ada kisah-kisah yang macam inilah yang orang memang nak sangat FJ lalu dekat jalan tersebut untuk tengok akan keadaan jalan. Tapi itulah FJ cakap, seperti yang kenalan-kenalan FJ yang duduk selama dan sebagainya bagi tahu, jalan tersebut bila dia dah buat jalan tu dalam keadaan elok, dia dah okey dah, maksudnya dah kurang gangguan lah berbanding dengan
Dulu jalan dia bengkak-bengkok. Jadi sekarang ni dia dah perbaiki jalan tu, dia lebar kan. Jalan yang bengkak-bengkok tu dia bagi lurus kan. Bagus lah, bagus. Bagi AJ itu adalah prasarana yang bagus. Cumanya dah kurang lah berlaku. Yang macam tadi pun, kisah Azam tadi pun, kita tak tahu tahun bila, tak dimention. Kalau AJ, kalau dapat tahu bila dia berlaku kejadian ini, tahun bila yang berlaku tu, so AJ akan rujuk balik akan pengalaman-pengalaman orang pada zaman tu. Adakah jalan baru ni belum disiap dibina, masih jalan lama lagi? Itu yang AJ perlu tahulah. Okay? So AJ ingat sampai di sini saja. Tapi AJ tak kata cerita ni benar ataupun tidak, tu 50-50 lah. Berkaitan dengan kisah Azam ni, AJ nampak storyline dia kuat. Maknanya dalam keadaan dia jalan tu real. Maksudnya dia pergi daripada Pondok Tanjung, lepas tu berapa jam dia jalan, setengah jam dan sebagainya, dia sampai kat mana dan sebagainya. Itu benda yang betul. Lepas tu jumpa hutan. Bila penghujung hutan ada macam kawasan estate ataupun kelapa sawit. Benda tu betul. Jadi bila benda tu betul, keadaan dia mengalami tu betul, AJ rasa cerita sampai tu kan betul lah. Cumanya berkaitan dengan pendapakan tu, dia sebab dia seorang kan. Ramai juga orang komen kata nampak something lah apa lalu jalan tu. So kuat lah juga cerita dia tu. Storyline dia tu kuat lah. Peratus untuk kita percaya kepada cerita tu kuat lah. Nak kata 100% betul tu tak pastilah. Adakah ada penokok tambah ke apa ke, tak pasti. Okay? So sampai di sini saja untuk cerita kisah seram yang pertama dekat Jalan Pondok Tanjung ni. Nantikan kisah seram yang kedua dekat Jalan Pondok Tanjung pada episod yang seterusnya. Okay? Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.